Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqnal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Alhamdulillah, dalam ruangan Mafatih Ramadan bersama saya setiap malam insya-Allah. Jadi kita masih duduk dalam tajuk puasa dan zakat. Dan bagi siapa yang ingin nak bertanya lah, nak tanya insya-Allah di masa yang sama, ruang kita ni iaitu ruang anda tanya kami jawab. Jadi bolehlah insya-Allah siapa yang ingin nak nak tanya sila tulis. Jadi alhamdulillah sambung lagi tentang masalah zakat, iaitu hukum malaninya, iaitu tentang masalah zakat pada harta yang dirampas. Jadi kalaulah harta seorang saat itu dirampas, kena rapah lah, dan dia tak kuasa nak ambil kelik, contohnya lah, apa hukum? Dan apabila harta saat itu boleh kelik, apa hukum? Dan supaya itu juga masalahnya, kalaulah di harta contohnya kita beli barang hak siapa nisab zakat contohnya, dan tak boleh terima lagi, contoh duduk di orang jual contohnya sampai setahun, tu apa hukum? Jadi benda-benda macam inilah kita nak kena tahulah. Jadi hukum harta yang dirampas ni, jadi apabila adalah harta saat ini dirampas barang kita, contohnya lah kita ada emas dah berat 10 kub dirapah oleh orang, dan kita tak mampu, tak kuasa nak ambil kelik daripada orang yang rapah saat ni, atau harta saat ni tu dicuri, harta seorang saat ni tu kena curi, dan nak ambil taklih daripada orang yang curi saat ni, atau harta saat ni hak siapa nisab, siapa haul, yang ada hak kita simpan je orang, taruh je orang, tapi bila kita nak ambil kelik, dia tak ngaku, kita pula tak ada bayinah, tak ada tanda pos karo, atau adalah harta saat ni tu sesat, cari tak temung, hilang cari tak temung, atau jatuh dalam laut, atau simpan dalam tanah, lepas tu tak tahu tempat. Nah, semua saat ni tu wajib zakat. Wajib apa ni, semua saat ni tu tak wajib zakat. Mohon maaf, semua masalah saat ni tak wajib zakat sebelum daripada boleh kelik harta saat ni tu kepada al-malik, kepada tuan. Jadi tak wajib zakat selagi tak boleh kelik. Sebab tu masalah zakat apa hutang duit kita, hutang dah. Dia mau ambil duit kita, dia mau bertai duit kita. Lepas tu dia mau tak bayar. Bila dia mau bayar saat ni tu, maka wajib kita keluarkan zakat. Zakat tu apa tahun? Semua apa tahun? Lah tu hukum dia nya. Jadi dikirakan seperti harta yang
sebuah harta sipai tu lah. Kerana dia harta tu duduk je orang kan. Nah, tu. Jadi bila harta tu boleh kelik, maka pada ketika tu wajib mengeluarkan zakat. Dan jikalau binasa harta saat ni tu lepas daripada tu beberapa tahun, nah, lepas tu pula tak boleh ambil kelik, maka gugurlah zakat saat ni. Dan kerana malik saat ni tu tak boleh, tak mampu, tak kuasa di atasnya. Jadi dia kira betul harta saat ni tu kelik mari semula. Dia kira kata kalulah harta saat ni tu boleh kelik, maka pada ketika tu kok wajib zakat lah. Dia kira situ. Semualah lebih kurangnya kaedah duk situ dah. Duit tak kira lah kalau kita gada lah. Kalau kita gada contohnya supaya tu juga. Duit kita saat ni tu bila memang harta kelik gak. Maka pada ketika tu nak kena kita saat ni tu nak kena keluarkan zakat. Lah tu. Inilah maknanya apabila harta tu boleh kelik dan kepada tuan, maka wajib zakat padanya. Jadi kerana apa? Kerana harta tu dikirakan harta yang harta yang wajib pada harta saat ni tu zakat lah. Dia supaya harta duduk di wakil atau duduk je orang, sama ada harta saat ni tu kau bertamah ke atau tidak, tak kira subuh maknanya untung ke gapo, tak kira situ. Dan supaya tu juga kalau orang tu sipai harta dia cari tak temung, dan mah kita taruh cari tak temung, duk 10 tahun kita temung sampai nisab, maka wajib kita kena keluarkan 10 tahun yang telah lepas saat ni. Alah tu. Dan supaya tu juga harta yang harta barang hak orang jatuh. Barang hak orang jatuh, misalnya ada orang jatuh amah 10 kuk misal. Atau harta ni kita temung tu dak cari tu duk wawa ke apa semua. Tak ada temung duk je kita situlah, duk je kita. Lepas tu zakat saat ni tak wajib di atas orang hak temung saat ni. Kerana apa? Kerana dia tak ada milik lagi ke? Dia tak ada milik. Dia kena war-war atau kena wawa lu setahun. Lepas tu kalau tak ada wawa, tak ada siapa masa hak jadi milik dia, maka pada ketika tu masih jadi milik kepada tuan sah. Sebab tu bila harta hak harta al-laqit atau harta hak jatuh saat ni tu boleh kelik semula, maka pada ketika tunya kena keluarkan zakat juga. Bila ya boleh klik semula, kena keluarkan zakat. Ni masalah. Masalah fiqh lebih kurang lah. Dan supaya tu juga kalau seorang saat ni tu beli harta, beli barang hak cukup nisab zakat lah. Beli barang hak siapa nisab zakat. Contohnya kita kata beli mah. Lepas tu tak ambil lagi. Duduk di orang beli siap lah kau dah. Maka pada ketika tu wajib zakat di atas mustari. Wajib zakat di atas orang beli. Kerana dikirakan dia telah milik sempurna dah. Cuma barang tu tak ada duduk dia. Bila barang tu boleh, maknanya kena keluarkan zakat lah. Duduk situ. Dan supaya tu juga orang gada barang. Gada barang zakat. Contohnya gada apa? Gada kambing contohnya lah. Lepas tu siapa ni sop ke apa semua, maka pada ketika tu wajib di atas tuan dia saat ni tu lah. Wajib di atas orang gada saat ni, kerana harta dia kan, maka wajib di atas dia. Dan supaya tu juga harta hak hilang kan. Tu. Kalulah
bila boleh klik saat ni juga, maka pada ketika tu wajib zakat juga. Lah tu deh. Lepas tu banyak lagi nanti saya nak kecek tentang masalah zakat. Nanti kita nak kecek lagi. Cuma kita nak keceknya iaitu malam ni itu tentang masalah zakat. Zakat duit ni, zakat duit. Jadi zakat nakdan, iaitu duit atau zakat mah ni orang panggil. Bila sebut kata zakat zakat an-naqdi, iaitu zakat mah perak atau zakat duit ni lah. Ni wajib. Wajib zakat pada mah perak dan barang yang orang panggil barang yang boleh ganti mah perak setengah duit lah orang panggil. Maka semua saat ni tu wajib zakat. Dan sebab tu hasbuk walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang simpan mah perak dan tidak nafkah jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka hendaklah beritahu kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Jadi manakan situ saat itu supaya kita tak sebut semalam itu tidak tunaikan zakat. Dan dia ada pegang hak Tuhan yang ada pada harta dia saat ni. Dan kerana ada riwayat hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sabda, kullu malin balagha zakah, tiap-tiap harta hak siapa nisab zakat fasukiya, maka dikeluarkan zakat, falaisa bikangsin, maka itu tidak dikirakan atau tidak dipanggilkan kanz. Wa malam yuzakkihi, dan barang yang tidak keluarkan zakat fahuwa kanzun, maka itu tu panggil kanz. Dan ada hadis juga riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi itu kullu malin, tiap-tiap harta lam tuadda zakatuhu, hak tidak ditunaikan zakat fahuwa kanzun, maka itu dinamakan kanz. Wa illam yudfan, dan jika tidak disimpan dalam tanah sekalipun. Wa kullu malin uddiya zakatuhu falaysa bikanzin, dan tiap-tiap harta yang ditunaikan zakat maka tidak dinamakan kanz. Wa illam yudfan, dan jika tidak disimpan dalam tanah. Dan berkata Umar, Sayyidina Umar kata, Abdullah bin Umar kata, man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailul lah, siapa yang simpan harta mah perak dan dia tidak tunaikan zakat, fawailullah, maka celaka baginya. Banyaklah tentang hadis tentang masalah zakat saat ini. Sebab tu ijma' orang Islam di atas wajib zakat mah perak duit ni, iaitu kalau kira agak dulu ke panggil duit mah orang panggil duit dinar. Lepas tu yang dua panggil duit darahim tu duit perak. Ni hamba yang daif, dia kata tidak rapcakan tamngan, wajib tong zakat mai baba. Harta yang dapat daripada pada kita kerja gini harta ni dia tidak wajib zakat, melainkan ada dua syarat. Pertamanya iaitu kena sampai nisab. Yang keduanya kena sampai haul. Haul ni iaitu sampai tahun Islam lah, iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir ni. Dan bila sampai setahun mengikut bulan Islam, maka pada ketika tu kena keluarkan zakat. Lepas tu berapa? Contohnya lah, duit yang kita duk kerja saat ni tu, kita duk kerja, duit yang kita duk kerja, jadi kita duk kerja, kita duk taruh. Contohnya lah, sebulan saat ni kita duk boleh 20,000, taruh 10,000, bulan mula-mula tak ada wajib keluar zakat apa, tak sampai nisab lagi. Jadi kirakan apabila sampai nisab.
Jadi bulan kedua sampai bulan ke-10 kerja setahun lebih kok ada 100,000. Maka bila sampai 100,000 maka dikirakan pada ketika tu dikirakan ambil nisab saat ni sampai nisab, lepas tu setahun sampai nisab. Duduk dalam keadaan sampai nisab tu setahun, maka pada ketika tu wajib keluarkan zakat. Ialah tu. Tekah kita duk taruh ni ada 50, 60, tak apa nisab lagi. Tak apa nisab lagi. Sebab itulah kalau kira kok ada setengah tu saat ni terima kata apa ni wajib zakat pada duit gaji contohnya lah. Jadi kalau kira sungguh kok mengikut syarat hak wajib zakat ni tak wajib kerana ia tak sampai haul dan tak sampai nisab. Bila tak sampai haul tak sampai nisab maka tak wajib. Kerana orang ni sungguh pun kita kata duit lah gaji 50,000 sebulan contohnya lah. Gaji 50,000 sebulan atau 100,000 sebulan. Jadi dia duk makan gapo duit kadang-kadang tu ya sore kata sore gapo. Jadi nak pergi kira kata apa ni kira kata setahun kok 500,000 kena keluarkan zakat. Kalau sejuta kok 5,000. Jadi ni 12,500 lah kalau kira kok 10 bulan. Lebih kurang. Jadi maknanya kena keluar boleh keluar sedekah tu molek sekali lah. Cuma nak kata wajib tak? Nak wajib lagu mana yang tak sampai haul dan tak sampai nisab. Ialah tu. Lepas tu dia mengata dak tiba kata duit gaji banyak. Jadi setahun calia tu baik dah. Dak lah calia tu baik pun tapi orang panggil orang ni kadang-kadang ada duit 100,000 200 apa 50,000 ya dia beli barang. Dia beli barang dia perlu ya waktu ya wak ni. Ya tak semesti sebab tu tak kira tidak dikira kata dia lebih lagi kata ya dah kita saat ni tu dia duk taruh sampai ni dia duk makan duk apa lebih lagi saat ni hak sipeh hak tu lah orang panggil mana kata getah ya lebih dah tu. Maka hak tu bila sampai setahun hak lebih saat ni sampai nisab maka pada ketika tu wajib keluarkan zakat. Lah tu. Ni nenek nak imah ni dia kata salah baba thong thi rau au ไปจำนำหนัก6 บาทแต่ยังอยู่ที่โรงรับจำนำต้องจ่ายzakatไหมคะ jadi hak mah yang kita pergi jam 6 kita pergi gada saat ni tu mah saat ni tu bila kita pergi gada maka wajib zakat cuma tak kena bayar lagi. Wajib zakat cuma tak kena bayar lagi sehingga harta saat ni tu boleh klik. Apabila kita pergi tebuh dah ambil klik semua maka pada ketika tu kalau setahun kau kena keluarlah setahun. Kalau 2 tahun nak keluar 2 tahun, kalau 3 tahun nak keluar 3 tahun. Lah tu. Nekuk ni siapa dah sebab ni sop hak kita duk kira saat ni tu 5 kok sama. Sebelah ni tu mah naik ni. Lah ni saat-saat lah ni mah naik. Kerana minyak murah. Bila minyak murah saat ni tu banyak orang beli mah sipeh kan. Jadi mah ni tu naik. Bila mah naik saat ni tu kita tak ada kira betul kata tak ada kira apa ni kira duit kira regom mah ni mah tu 5 kok sama letak situ 85 gram atau 90 lebih. Jadi 85 saat ni tu kira marinya iaitu 5 kok sama. 5 kok sama rumah kita panggil 5 kok sama. 5 kok sama ni tu wajib kita kena keluar lah. Dan bila sampai 5 kok sama. Dan mah saat ni tu hak kita duk jam 6 ni ya cerak dah. Kalau hak kita duk pakat tangan saat ni tu tak apa tak kena huli orang panggil hak tu tak kena bayar tu. Hak duk sipai taruh, hak taruh orang panggil. Waktu baik waktu baik dia pakai apa ni waktu baik dia nak pergi makan pulut maka hak tu dikira kata kita zakat apa ni dikira kata mah ni tu mah kita sipai tu ya hak tak kena bayar ni duk tangan kita semua tu hak kita duk pakai semua orang panggil duk pakai semua ya ada orang pakai semua adapun hak tak ada pakai semua kadang-kadang saat ni tu duk taruh buat kata nak makan pulut pakai sekali hak ni wajib kita kena keluarkan zakat lah tu kena kira tengok lah ni kalau 20 ne kok 20 ne kok kalau nisab kok kalau ada oleh 25 lah kita tak sebab tong teng mah tu tak ya tak kira tong teng saat ni tu
Kalau 25 kak, 25 kak ku dengan 5 cut ha dah, iaitu 137,500 kak. Baru sampai nisab. Kalau 25 lah. Learning ni. Learning kata saya dah tengok harga mah ni naik ke learning ke. Kau ni kau duk 20,000 tak apalah. 110,000 ya lah. Tapi learning kalau harga 25 kak. 25 demo apa ni ku dengan cut dah 5.5 mana 137,500. Pak kena keluar zakat berapa? Ya kena mari sisip. Iaitu tubik 3,437 kau sama. Ni wajib zakat 3,400 37 kau sama. Ya 40. Kalau kita tak sehan tu cara nak kira zakat, kira kata supaya 137,500. Kita pergi hansip dulu. Boleh juga. Takat 13,000, mari hansi pula. Tubik 3,437 kok sama. Supaya tu lah. Ni orang panggil rubul usyri. Wajib keluar iaitu serobong usyur. Sebab tu wajib duit emas, duit perak, dan supaya tu juga jana, semualah bagai mah semua saat itu. Orang ada buat bekah apa semua. Lepas tu pula mah sebelum daripada buat lagi semua ni tu wajib zakat semua. Tu pada kita sebut cuma ya ada orang panggil kalau mata beli semua ni tu tak ada wajib zakat semua mata ni. Tak wajib zakat semua, wajib pada mah ya. Adapun mata saat ni tak wajib. Yalah tu. Kerana mata saat ni tu kadang-kadang ya kan yum ya kan ni. Kadang-kadang beli tu mahal, dia nak jual tu murah. Ya goyo tak tetap tak sepo dengan mah perak. Dan zakat saat ni iaitu jadi kalaulah contohnya lah kalaulah mah saat ni tu mah kita sipai ke dah kita sipai maka waktu tu kena keluarkan zakat. Mah kita sipai sepatu juga berjana dia bekah puyuk atau apa semualah tu mah hak demo orang-orang kaya. Maka waktu tu wajib zakat semua saat ni. Dia mah saat ni tu dia tak boleh haram ke kita guna ke. Sebab tu Nabi SAW sabda Nabi telah tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wa la taqulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Jangan minum dalam jana mah dan perak dan jangan makan dalam pinggir dia, maka sesungguhnya bagi orang kafir di dunia dan bagi kita di akhirat. Jadi nisab mah ni supaya iaitu dia kena kira mah iaitu 20 misqal. 20 misqal iaitu 80 dikirakan apa ni duduk dari sekitar iaitu 85 gram. 85 gram. Dan sekuk saat ni tu dengan demo dok oyak saat ni tu kalau sekuk saat ni tu ya sekuk saat ni tu iaitu 1.5 ke apa 15 gram. Maknanya kalau 15 gram kalau 85 dengan 15 dia jatuh kena dah 5 kok sama. Sepore modok ayat ni 85 gram ke. Kalau kita gihan dengan 85 saat ni tu dak gihan dengan 15. Ini mahmah kita lah, dia panggil mahmah kita. Maka waktu tu
wajib kita keluarkan zakat. Ya perak tu ya 972 gram. Dah kalau perak saat itu 972 gram. Lah tu. Nah. Dan syarat dia saat itu, syarat pada wajib zakat saat itu iaitu siapa haul. Nah. Iaitu dikirakan harta tu duduk di tangan kita saat itu setahun qamariyah. Apa tahun qamariyah itu? Setahun hijrah ni lah tahun qamariyah, iaitu Muharram, Safar ni lah. Setahun ni. Nah, dikirakan tarikh siapa nisab saat ni. Nah, sebab apa? Sebab ada hadis Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Iza kanat laka mi'ata dirham," apabila adalah bagi angka 200 dirham, hala 'alaiha al-haul, dan sampai haul, fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaiha al-haul. Sebab tu ada sebut bila sampai haul, maka pada ketika tu wajib keluarkan zakat. Nah, selamat malam babo ya, insya-Allah. Nah, nanti nak tengok takut ada soalan hak tak nampak. Siapa-siapa hak ada soalan tu sila boleh. Kita nak tanya lebih kurang lah. Sini lah itulah. Lebih kurang hak zakat. Dan sebab tu alah tu. Nah, tu lebih kurang tentang masalah zakat saat ni, iaitu nisab zakat ni tu iaitu 5 kok sama. Nah, 5 kok sama. Dan ada nanti nak tengok ni. Tu 5 kok sama, maka wajib kita keluarkan zakat lah. Nah, lepas tu pula ada zakat bang zakat nata. Nah, ni zakat nanti tengok insya-Allah boleh hadir. Apa ni saya nak kecek tentang masalah semula ni lah, iaitu zakat menego, zakat apa banyak lagi ke. Lepas tu nanti dekat puasa kita nak kecek tentang masalah puasa semula pula lah, tentang masalah amal-amal ibadat lebih kurang. Cuma kalau nata ni dah ya ada, kalau lah nata ternak ke panggil. Binatang ternak. Nate ternak maksudnya menate pega lah. Ada pega iaitu kambing, lembu. Ini ada zakat. Ada pengusaha yang mau orang panggil apa hak ni tu, usaha dah yang mau duk pega saat ni tu, tak kena wajib zakat. Kerana ia bukan menate ternak bang, tapi dia mau ternak lah, tapi orang tak panggil tak wajib lah dia saat ni tu. Tak tahu kata berapa. Cuma orang panggil kalau lah dia saat ni tu buat berniaga, ya jadi bab berniaga tu suku pula lah. Bab berniaga saat ni. Nak kata zakat di atas menata tu betul tu tak boleh. Dan banyak orang kita duk pera kambing kok mau kita nak boleh betul berniaga bukan betul pera orang hak wajib zakat, hak kata nak apa ni zakat kambing hak kita dah sebut tu lah. Maka hak tu ya apabila hak ni dia tak suka tu. Tu. Dia tak suka tu kerana contohnya hak ni orang pera kami betul contohnya 40 sampai 120 dan 121 sampai 200 tu 2 ekor ke. Hak ni ada pun hak orang rumah kita ni banyak duk pera saat itu pera rumah kita ni iaitu pera menego panggil. Menego ambil mari beli daripada tempat lain, lepas tu mari saat ni tu mari pera, lepas tu sebelah apa ni jual dia mau mari beli buat kambing apa ni, buat nasi minyak, buat gapo semua. Waktu tu dia panggil masuk dah zakat menego lah. Tu kerana dia bukan dia pera puluh-puluh. Pasal kambing saat ni tu duk masuk tu baik. Duk tu gile masuk tu baik. Tu kira bab menego.
Kalau bab menega saat ni tu supaya saya dah sebut dululah menega ni tak syarat kena cukup nisab pada mula-mula menega ya kira akhir tahun. Maknanya kita mula-mula kita nega duit itu tak ada banyak. Tapi akhir tahun saat ni tu siapa musim. Kalau kita menega bulan Ramadan tahun ni, maka tahun apa tu cukup haul. Maka pada ketika tu duit hak kita boleh pada menega hak kita sipai saat ni tu, maka hak tu kena keluarkan zakat. Dah bagi hak dalam kedai kita. Lah tu. Itulah di antaranya benda-benda yang bersangkut paut dengan masalah zakat ni. InsyaAllah nanti saya akan kecek lagi lepas dan ini tentang masalah. Tapi asas-asasnya lah itulah tentang masalah zakat. Anda siapa yang sila nak tanya tu sila boleh tanya insya-Allah. Boleh tanya insya-Allah. Dan kita nak kecek sambil lah. Tapi sebenarnya dia zakat ni boleh kita wis diri. Ya ada masarifuz zakah, iaitu orang kita nak wis zakat ni tu ya adalah asnaf atau hasbu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Tu hasbu innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah tu lil fuqara. Jadi sebenarnya kita boleh kita boleh orang panggil gibuis diri tu boleh zakat. Kalau kita beri kepada amal pun tak apa. Tu. Ini ada soalan lagi. Tong tikip tongจ่าย zakat. Tak tong tisai tongจ่าย zakat mai. Zakat ni supaya saya dah sebut saat ni iaitu nuri hawa ni iaitu zakat ni mah kita dak sipai saat ni tu wajib kita keluar zakat. Bila sampai nisab iaitu 5 kok sama 85 gram. 85 gram kita sipai kita dak taruh saat ni tu maka wajib kita kena keluarkan zakat lah. Lepas tu pula hak orang panggil hak kita duk pakar ni tak kena keluar zakat. Hak kita duk pakar. Duk tangan orang panggil. Ada pun duk pakar waktu baik waktu 3 bulan sekali. Maka hak tu kena keluar zakat. Orang panggil kita tak ada sipai, kita tak ada duk pakar. Kita sipai tapi kita waktu baik lama-lama sekali. Lah tu. Siapa ada soalan lagi tu boleh tanya Sebab tu masalah kita nak wi kepada orang saat ni tu bolehlah kita wi penuhi sendiri atau melalui amal pun tak apa. Melalui amal pun tak apa. Ning Hasan Hussein Al-Fatani. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Zakat sampai haul di bulan Rajab, tapi kita takhir sampai di bulan Ramadan, boleh ke tak? Jadi sebenarnya banyaklah dia mau buat lah tu dah. Sebenarnya dia bila sampai haul tu dia wajib. Jadi orang panggil takjil. Nanti saya nak tengoklah pendapat ulama ni dah. Itu kita tangguh zakat. Tangguh zakat. Hukum nanti nak tengok hukum takhir. Hukum takhir kan kita hukum takhir. Jadi sebenarnya dia sebut di sini ni iaitu wajib kita keluarkan zakat segera apabila sampai nisab dan sampai haul. Kalaulah kita tangguh saat ni dengan tak ada uzur, berdosa lah. Dan jika uzur saat ni tu seperti tak ada fakir, maka tak apalah. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi kata yajibu ikhrajuz zakah. Wajib kita keluarkan zakat alal faur, segera. Iza wajabat, apabila wajib, wa tamakkana min ikhrajiha, dan mampu mengeluarkannya, walam yajuz ta'khiruha, dan tak boleh kita tangguhnya. Dan wabihi, dia kata dengannya qala Malik wa Ahmad jumhur wa jumhurul ulama,
Sebab Tuhan sebut wa atuz zakah ke. Kalau kira ni tak boleh dah. Ada sebut ada fatwa lajnah daimah ada sebut zakana mau'idu ikhrajiz zakah. Kalau adalah masa keluar zakat sana huwa syahr jumadal ula. Tahun bulan Jumadal fa hal lana ta'khiru ila syahr Ramadan bi ghairi uzrin. Dan kita nak tangguh sampai bulan Ramadan boleh tak? Jawab la yajuz ta'aruf ta'khiru ikhrajiz zakah ba'da tamamil haul illa li'udhrin syar'iyyin. Malaikat kerana uzur syarak tak apalah. Ya taka'adami wujudil fuqara. Supaya tak ada orang fakir miskin. Hina tamami al-haul. Ketika supurna haul. Wa adamil qudrah ala isaliha ilaihim. Itu supaya itu juga. Wali ghaibatil mal wa nahwi dhalik. Atau dengan sebab kita tu tak ada. Maka pada ketika tu boleh. Adapun kita takhir semata-mata kerana kita nak keluarkan di bulan Ramadan, tak boleh. Malaikat apabila dia ada sebut apabila masa saat itu tekas sikit sangatlah. Contohnya lah dia kata seperti ka'ayyakuna tamamul haul, seperti bahawa adalah sempurna tahun tu finis fisani min Sya'ban pada minggu kedua bulan Syaban fala ba'sa bi ta'khiriha ila Ramadan. Maka hak tu boleh kita tangguh sampai bulan Ramadan lah. Tu dekat sangat lah orang panggil tu deh. Alah itulah. Jadi Hasan Hussein jawabnya tak boleh. Malaikat kita ni supaya wajib bulan Rajab lagi kita nak kita tangguh bulan Ramadan. Hak kata tak boleh, hak kata boleh ni dia kata hak sikit nak. Contohnya iaitu dia wajib dia sampai masa saat itu minggu ketiga, minggu kedua dah makna nisfus syani, minggu ketiga pada bulan Syaban. Ya ada 2 minggu, 4 minggu semua kan. Jadi minggu yang ketiga saat itu sampai haul, maka boleh takhir kerana ada 12 hari lagi kan supaya kita ni lah sampai haul lah ni ada 12 hari lagi kita nak puasa, maka pada ketika tu boleh. Kita nak takhir tangguh sampai bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, kebun hak kita ikut demo gada adalah kita kena zakat. Jadi kebun ni orang panggil dia zakat ni wajib pada harta. Wajib pada mah, perak, duit saat ni. Ada apa kebun saat ni tu ni nak wajib asal lah orang panggil kebun ni dia tak ada wajib. Mereka wajib di atas buah dia, kalau buah tamar, buah apa ke. Cuma hak kita faham lah kata Ahmad tanya saat ni iaitu orang ambil duit kita. Orang nak pakai duit kita. Lepas tu pula dia kebun dia ke kita. Orang panggil gada kebun istilah mau kita. Sebenarnya gada ni tak boleh ambil laba. Sebab gada-gada ni atak bi ihsan. Iaitu kita kerana kita nyanyi ke dia. Kita nak tolong dia. Lepas nyanyi ke mana mai. Ya gitu Lepas tu rumah kita ni orang duk gada kebun. Gada kebun istilah mau kita ni iaitu kita minta pakai duit hak demo. Pakai duit contohnya 200,000. Demo taruh kebun kita dah. Taruh kebun kita saat ni tu demo makan panggil makan. Tu makan. Bila makan saat ni maka bila makan saat ni tu kalau kira sungguh kat makan ni ada muqabil takjil. Sebab saya dah sebut saat ni panggil masalah zakat ni ya masalah apa ni bertan ni itu atak bi ihsan, iaitu kita kerana nyanyi kerana tolong dia, nak tolong lagu mana kita makan labah dia. Cuma gada kebun mah kita ni orang kita ni biasa tak payah hutang. Yang kedua pula kalau giwi ya pakai hajar ni tak payah dah hutang. Lepas tu demo mari gada hak ni tu demo ada demo saat ni demo heboh kalau gada betul saat ni. Kalau gada betul saat ni iaitu demo mari sipel kebun kita tak makan apa tu asal gadanya. Demo mari sipel kebun wika ada kita. Seolah kata gada ni maknanya
Ada mau ambil duit kita, tapi kebun tu hidup je kita. Kita tak boleh makan. Tapi kalaulah dia tak bayar pada masa tempoh, nah, hak janji saat ni tak boleh bayar, maka pada ketika tu boleh kita jual kebun saat ni. Dan berdasarkan kepada kadar saat ni lah. Maknanya kita boleh jual, lepas tu kita boleh ambil duit kita kelik. Lepas tu pula, hak lebih lagi tu kita hantarlah kepada dia. Tu kaedah dia. Nah, lepas tu wajib tak zakat. Duit yang kita ada dia. Hanya duit betul. Duit betul saat ni tu wajib. Wajib pada orang hak juru beri, hak juru wi duit dia. Nah, wi betul saat ni tu wajib atas orang tu kerana kita dia. Nah, ada pun hak demo duk buat contohnya lah. Ada buat begadang ni bukan begadang sangat. Demo hebah contohnya. Hak ni hebah duit, hak ni hebah duit, lepas tu hak ni pula hebah kebun. Maka pada ketika tu ia jadi milik tam. Dah ia pindah milik duit saat ni tu pergi kepada orang tu, maka hak ni nak pergi zakat lah mana, muka-muka hebah dah tu. Jadi hak demo. Alah tu lah. Qadi dia kata kundi ni ya tak doktor, apakah hukum seorang perempuan dalam keadaan haid sentuh Quran dengan bersarung tangan dan membacanya? Tu. Jadi orang yang orang haid saat ni tu, iaitu di antaranya dia tu nak tepuh dah Quran ni pun tak leh. Tu. Ya ada orang panggil. Jadi dia ada hukum orang, ada keharuh, ada hukumnya, tak ada keharuh bagi orang haid baca Quran. Boleh ke tak? Ni kebanyakan ulamanya berkatanya itu tak leh. Dia nak setuh Quran itu tak leh orang haid. Malaikat dah sebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i mutaakhirin, contohnya kitab Mu'tamad fil fiqh Syafi'i dan kitab-kitab lain lagi baru-baru ni dah sebut bahawa kalaulah dia baca saat itu untuk dia nak mengajar atau mengaji, maka pada ketika tu harus boleh. Itulah tu lah. Cuma kalaulah dia saat itu nak baca betul dengan bukan mengaji, bukan mengajar, maka pada ketika tu kok tak boleh. Tu nak baca tu tak boleh kerana dia tu uzur kan. Apakah hukum seorang perempuan dalam keadaan haid sentuh Quran dengan bersarung tangan dan membacanya? Ada fatwa lujnah iaitu banyak fatwa hak Saudi lah. Cuma kok dia orang Saudi ni, ada mau kita kata rumah kita ni kau Wahabi lah kata benda ni. Ada fatwa dia nya kata harus bagi orang tina haid baca Quran di atas yang rajah, dia kata khususnya apabila dia takut lupa atau untuk nak murajaah atau untuk nak periksa, untuk nak istishfa, nak baca ayat untuk tapi tak boleh setuh juga, tak boleh setuh. Tapi dia kata kalau tu boleh baca saat ni tu pun nak pegang tu tak boleh, nak hamd atau nak tanggung, nak bawa tu tak boleh lah, nak setuh tu tak boleh. Tapi dia ada sebut sini, dia kata dengan syaratnya hak kita riwayat saat ni tak boleh setuh, sebab tak boleh setuh illa tahir ke. Tapi kalaulah berhajatlah kepada baca pada mushaf, maka pada ketika tu kena kena pakai sarung tangan apa semualah. Hak ni ada sebut iaitu dalam mazhab iaitu pendapat Ibn Taymiyah lah, fiqh lah, kita nak cek Ibn Taymiyah. Jadi
ada sebut dalam Majmu' al-Fatawa lah, Ibn Taymiyah kata ma'lumun anna nisa ni fatwa Ibn Taymiyah lah, kunna yahidna ala ahdi Rasulillah, kata ketina pada masa Nabi tu haid beruzur walam yakun yanhahunna an qiraatil Quran. Nabi tak larang, kita tak pasti. Malam yakun yanhahunna an dzikr wa du'a bal amara al-haid an yakhrujna al-huyyat bal amara al-huyyada an yakhrujna yawm al-'id fayukabbirna bi takbiril muslimin. Nah, ini adalah mazhab Ibn Taymiyah, tapi kalau mazhab iaitu dalam mazhab Syafi'i kita ni maknanya tak boleh ke? Tu. Dah tak boleh. Sebab tu ni dalam mazhab lain lah. Mazhab lain. Mazhab Ibn Taymiyah. Banyak kita ni mazhab Syafi'i. Jelas tu. Maknanya tak boleh dari segi kita saat ni tu. Ya orang hak boleh baca saat hak boleh lah kita kata kalau nak bolehnya iaitu dia boleh boleh baca doa tu boleh, lepas tu zikir tu boleh. Pas zikir baca Quran tu, Quran hak jadi azkar orang panggil, supaya ayat Quran apabila kita naik kereta ke, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Hak tu kita niat zikir tak apalah, zikir azkar supaya dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dah contohnya lah tu ayat Quran juga, tapi kita niat zikir contohnya lah. Lepas tu kita atau kita nak baca ayat kursi dah sebelum tidur contohnya, sebab dia ada zikir kan belum tidur saat ni. Lah tu. Dah. Habis kurang gitulah. Ada soalan ke apa lagi sila tanya insya-Allah. Nanti tentang masalah zakat ni insya-Allah nanti banyak lagi kita nak kecek sebenarnya, nanti tengok insya-Allah. Nah. Malam esok ada saat ni tu saya nak cuba tengok tentang masalah zakat nego, zakat kedai makan, kedai kapal tu banyak ke buat kita ni deh. Salam baba. Apa hukum Salam baba, kita belum berqiyam lail kapal ni, maka kita solat sunat tahajud, sunat taubah, sunat hajat, yang mana kita akan buat dulu? Kita bangun berqiyam, kita bangun malam, maka kita solat sunat tahajud, sunat taubah, sunat hajat, yang mananya kita akan buat dulu? Saya kata gini, bila kita bangun lek malam saat itu, iaitu kita semaya bila bangun pada tidur ni, kita sunat semaya tahajud, kita semaya sunat tahajud dululah. Semaya tahajud dulu, gapo siap, gapo semua saat itu. Bila sunat daripada kita bangun malam tidur, sunat kita semaya tahajud kan. Jadi kita semaya tahajud dululah. Kalau dia nak semaya sunat taubah, semaya taubah. Lepas tu pula kita nak semaya sunat gapo lagi, kita semayalah. Dan apabila kita dah tak dah semaya, maka pada ketika tu baru kita semaya witir. Tak ada dah lah, maka kita sudahkan semaya kita saat ni dengan semaya witir dah lah. Kerana kita kita buat belakang dah kan. Lah tu. Atau kita nak semaya tahajud, nak semaya taubat dulu pun tak apa. Dan sebenarnya sunat taubat ni maya bila-bila boleh. Tengah hari dia sunat segera ke, apabila seorang saat ini berdosa, sunatkan maya 2 rakaat, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah bila-bila masa pun. Dah tak kira lek tengah hari, gak lek malam, gak pian mana pun, apabila melakukan maksiat maka nak segera dia saat itu semaya sunat taubah. Lah tu. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak pegang Quran yang ada terjemah? Nak pegang Quran yang ada terjemah saat ni tu? Hak ni adakah apa ni hak tafsir dah kalau kira dah.
adakah boleh kita pegang, nah, hak ni biasa agak ada fatwa ni, iaitu fatwa sokmo tu saat ni, iaitu nah, tak harus kita sentuh Quran bagi orang berhadas lah, hadas besar lah, dengan tak ada hail, dalam mengikut mazhab jumhur fuqaha lah. Nah, cuma lepas tu pula kulit dia saat ni tu hukum supaya hukum mushaf lah. Sebab itulah jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabilah kepada tertegah, mana larang di atas orang yang tak suci sentuh kulit mushaf. Nah, dan hawashi. Nah, hak tidak hak yang apa ni tidak ada tulis padanya, pada kulit saat ni dah putih-putih. Dan supaya tu dan ada juga setengah mazhab Hanafi dan Syafi'i pada harus. Nah, maka harus sentuh Quran dengan panggil kulit dah yang duk suku lah, supaya dengan boleh bekah lagi apa saat ni dah. Lepas tu masalah kitab tafsir ni atau ada terjemah ni harus dah. Ada sebut oleh fatwa ni tu yajuz lil muhdis hadatsan asghara aw akbara. Harus bagi orang berhadas, hadas kecil atau hadas besar, ayamussa kutubat tafsir, bahawa dia sentuh kitab tafsir fi qauli jumhuril fuqaha, pada perkataan kebanyakan ulama fiqh. Nah, cuma ada ulama sebutnya syaratnya kena tafsir lebih banyak pada Quran lah. Sebab tu maknanya boleh lah. Boleh pegang. Dan ada sebut ya tawassarrah Syafi'iyah bi anna al-jawaz masyrut fihi an yakuna tafsir akthara min al-Quran. Bahawa tafsir lebih banyak pada Quran lah, li adamil ikhlal bi ta'zimihi hina idzin. Ada sebut. Nah, boleh sentuh dah. Cuma dia tak boleh pegang, tak boleh tepuh, tak boleh sentuh betul ayat-ayat Quran saat ni tu, tak boleh. Nak pegang, nak bawa tu tak apa. Nak sentuh saat ni tu. Kerana ia lebih banyak, lebih tafsir tu banyak daripada Quran. Alah itulah lebih kurangnya. Assalamualaikum Dr. Apa hukum semaya jemaah duduk sengih-sengih dan boleh kedak pahala jemaah? Nah, pahala jemaah ni iaitu bila kita niat jemaah, pahala akan hasil apabila kita niat jemaah. Nak boleh pahala jemaah tu apabila niat jemaah. Apabila niat jemaah boleh pahala jemaah. Sebab tu kalau kita mari nak semaya, kita pergi semaya lek belakang seorang, kita niat jadi makmum, dia tak niat itu imam, tak apa. Dia tak boleh pahala jemaah, kita boleh pahala jemaah. Alah tu. Dan kita ni boleh pahala jemaah, dia tak boleh pahala jemaah. Pas semaya rengai-rengai tak ada baris. Rengai kerana darurah ni, kerana takut wabak, takut penyakit corona. Ini tak apa. Alah tu. Dan siapa yang nak tanya tu sila boleh, kita ada masa lagi. Kita ada masa lagi insya-Allah untuk apa ni. Alah itulah lebih kurangnya. Maka kalau ada soalan apa-apa saja sila bolehlah nak tanya semua saat ni tu. Dah. Itulah lebih kurang. Lepas tu siapa yang ada soalan apa saja tu silalah boleh tulis. InsyaAllah kita akan, saya pun tak tengok level fatwa ke apa gitu juga kita pun.
Adakah batal puasa asap masuk dalam hidung? Nah, asap masuk dengan hak tak sengaja, bukan isap okok lah dah. Asap, kabut, apa semua benda yang payah kita nak jaga saat ni tu, maka hak tu tak batal puasa. Tu kerana kita nak pergi tutup lah mana, supaya kabut, supaya gapo, asap. Nah, kita pergi lalu tempat api, tempat gapo, maka hak tu tidak batal puasa. Adapun dari isap okok tu batal lah, isap okok tu. Ni hak masuk tak sengaja ni, hak masuk tak sengaja ni, maka hak tu tak batal. Dah, asap, kabut, debu, nah, hak tak sengaja, maka hak tu tak batal lah. Lalak dah, semua benda-benda saat ni tu, hak tu tidak batal panggil. Apabila lagi masuk ni, ia tak sengaja ke apa dah. Itulah lebih kurang dah. Dan siapa yang ingin nak tanya saat ni tu, insya-Allah bolehlah. Cuma apa ni, nanti tengok malam besok pula saya akan sambung lagi. Dah malam ni mungkin banyak ni sajalah lebih kurang. Nah, dah kita dah nak kecek tentang masalah, tengok esok insya-Allah. Tentang masalah zakat ni ada banyak benda lagi. Kita cuba, kerana zakat ni panjang jugalah. Nah, masalah zakat, menego zakat, apa banyak benda lagi. Kalau tak ada dah ni, saya bohon malam ni banyak tu dululah. Rasa penat sikit dan insya-Allah. Cuma gak kita nak pertahankan, nak withdraw kerana hari ni mengajar kok sejik, mengajar kok nak bertih bih lah. Tak ada dah. Bila tak ada saat itu, kita nak kena sampaikan kepada muslimin muslimat. Lah tu lah, kita pun duk harap-harap lah tu. Supaya fok-fok kita ni pakai sedar, dan kita juga tentang masalah puasa, apa semua saat ni kita perlu. Banyak sajalah hari ni. Kalau ada apa, insya-Allah. Malam ni iaitu terima kasih semua yang ikut dalam program Mafatih Ramadan di malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dah lagi tanya. Install apa ni? Hari apartmen like anak bulan. Install hari apartmen like anak bulan. Tak apa. Keluar zakat dengan kimah boleh tak? Keluar zakat dengan kimah dengan nilai itu mazhab Hanafi boleh. Dan mazhab Hanafi boleh. Tu. Baru mari pula ustaz cuai tibai reang capin imam. Ustaz cuai atibai reang capin imam. Capin imam lah. Imam semaya. Agak apa ni? Wenuh kasihku abadi ni. Cuai atibai reang capin imam. Imam semaya ni. Imam semaya ni iaitu orang ni jadi takmir ni iaitu kena orang faqih, orang qari, orang baca sedak lah. Orang qari ni betul tajwid atau tak ada faqih qari, maka qari. Kalau tak ada qari juga, maka apa ni, cari orang hak akbar sunnan, orang hak tua, lebih tua. Lepas tu kalau tak ada juga, cari orang hak yang nak muka apa ni, orang lebih jangok dah, gitu. Dan pada ketika kita nak di takmir ni, kita bila kita takbir tu, kita niat
aku jadi tu email lah. Aku semaya fardu zuhur 4 rakaat imam lillahi taala. Alah tu. Nah, adapun hak demo do dah setengah hak ni kata kena niat zikir, niat apa bila takbir ni. Nah, saya dah cari kat lagi tak fiqh dulu, kau duk mengaji dulu, duk ingat lah kata ada benda-benda tu. Tapi dah tengok hak ni. Nah, anak kena niat dia tu email lah. Dah, waktu semaya biasa gitu. Tu lah. Dah. Cuma ada ya orang panggil ada masalah dalam fiqh ni kalau lah tambih dah, iaitu bila kita orang Tino contohnya ya bila tu email lupa ni kaya sunat apa ni tepuk ke baik nak kecil kali kata subhanallah ya kena niat zikir. Syarat tu yalah. Tu kita ada ingatnya. Apa sajalah malam ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.